Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Carta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Jemaah Menteri memutuskan pencen terbitan untuk pesara kerajaan bagi Julai hingga Disember 2023 dibayar menggunakan amaun pencen asal. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata perbezaan amaun pencen semasa dengan amaun pencen asal terus dibayar dalam bentuk bantuan khas yang dinamakan penghargaan khas kepada pesara, sekaligus menjadikan amaun yang diterima sama seperti amaun pencen semasa, iaitu amaun pada Jun 2023. Mulai 15 Ogos depan, lebih 56,000 pelajar Universiti Awam bakal mendapat manfaat inisiatif bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan. Menteri Pengangkutan berkata, Jemaah Menteri bersetuju pemberian baucer digital RM300 kepada setiap pelajar yang layak bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan Labuan. Ia melibatkan peruntukan RM16.8 juta. Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan beasiswa yang di-Pertuan Agong 2023 kepada 11 penuntut IPT di Istana Negara. 6 penerima beasiswa bagi pengajian di peringkat PhD, sementara 5 yang lain di peringkat sarjana penyelidikan. Melaka luluskan pelantikan guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain bagi Sekolah Rendah Agama dan Guru Tadika Jabatan Agama Islam Melaka secara kontrak khas serta membuat penyelarasan elaun perkhidmatan. Pelantikan kontrak khas kerajaan negeri itu melibatkan 1,422 guru di Sekolah Rendah Agama membabitkan lantikan sebelum 1 Januari lepas. Lantikan turut melibatkan 375 guru Tadika Jaim. RM110 juta akan diperuntukkan bagi membaik pulih dan menyelenggara bangunan yang uzur dan rumah anggota Tentera Darat Malaysia di seluruh negara. Panglima Tentera Darat berkata peruntukan berkenaan merupakan sebahagian daripada RM200 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Peruntukan itu penting kerana ia dapat meningkatkan moral anggota. Tidak puas hati dituduh mengambil dadah seorang lelaki tergamak dan nekat membakar isterinya di sebuah rumah di Kampung Baru, Manjung, Isnin lalu. Ketua Polis Daerah berkata mangsa berumur 33 tahun disahkan meninggal dunia di Hospital Seri Manjung pada pukul 12.20 tengah hari tadi. Satu tangkapan telah dibuat ke atas suami mangsa berumur 28 tahun di restoran di Lumut bersama barang rampasan. Masih lagi di Perak, seorang kanak-kanak berusia setahun 10 bulan disyaki positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin. Ketua Polis Daerah Taiping berkata, susulan itu pihaknya menahan ibu mangsa bagi membantu siasatan. Ujian saringan awal ke atas wanita itu juga positif dadah. Di Melaka, cubaan menyeludup dadah ke negeri itu dipatahkan apabila 40.76 kilogram dadah jenis syabu bernilai lebih RM1.34 juta dirampas. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah berkata, serbuan dilakukan selepas menerima maklumat awam mengenai pergerakan bot mencurigakan di kawasan pesisiran Pantai Kelebang pada 28 Jun 10.30 malam. 3 lelaki warga negara Indonesia turut ditahan. Pihaknya percaya dadah berkenaan untuk kegunaan 203,800 penagih. Sebanyak 104 kertas siasatan dibuka berhubung sindiket penipuan tawaran kerja melibatkan kerugian lebih RM1.23 juta sejak Januari hingga Jun lepas. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya berkata, modus operandi sindiket ialah menawarkan kerja sambilan dengan memberi pulangan komisen yang lumayan melalui aplikasi WhatsApp. Beliau berkata, mangsa diberi tugasan untuk dilaksanakan dan diminta membuat bayaran kepada suspek melalui Keldai akaun. Polis telah menahan bekas Peguam 1MDB Jasmine Lu Aiswan Jumaat lepas bagi membantu siasatan isu penyelewengan dana syarikat berkenaan. Lu kemudian direman pada Sabtu selepas ditahan di IPD Dangwangi. Melalui peguamnya, Lu menyatakan kesediaan untuk bekerjasama membantu siasatan polis dalam kes berkaitan 1MDB mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan.
Seorang guru taska dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Ipoh atas pertuduhan cuai sehingga menyebabkan kanak-kanak di bawah jagaannya mati lemas April lalu. Tertuduh Esther Christina Samuel Punia bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa sebagai orang yang mempunyai pemeliharaan ke atas V. Tanes Nair 4 tahun telah meninggalkan kanak-kanak itu tanpa pengawasan. Mahkamah menetapkan 23 Ogos tarikh sebutan semula. Seorang bekas pegawai bank didakwa di Mahkamah Magistrate atas 2 pertuduhan penipuan pelaburan wang tidak wujud membabitkan kerugian RM110,000. M4 Manhattan, 43 tahun, mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan. Perbuatan itu dilakukan pada Oktober 2021 dan September 2022. Sebutan semula kes ditetapkan pada 26 Julai depan untuk serahan dokumen. Mahkamah Tinggi Johor Bahru berpendapat SPRM boleh memohon reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ semasa menjalankan siasatan di bawah Akta SPRM 2009. Hakim Mahkamah Tinggi Johor Bahru dalam penghakimannya berkata, orang yang disyaki memiliki pilihan sama ada memohon reman mengikut Seksyen 117 KTJ atau dijamin selaras dengan peruntukan Seksyen 49(2) A, B atau C Akta SPRM 2009. Katanya Akta SPRM 2009 digubal bagi menangani gejala rasuah dan perlu diberi keutamaan. Wisma Putra sedang giat menyelaras usaha mengesan sekumpulan 12 rakyat Malaysia yang tidak dapat dihubungi oleh keluarga masing-masing selepas fenomena hujan lebat yang melanda wilayah utara India pada Ahad. Usaha mengesan dilaksanakan melalui Suruhanjaya Tinggi Malaysia di New Delhi dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan. Pihak Suruhanjaya Tinggi dimaklumkan bahawa kumpulan berkenaan sedang menyertai ekspedisi pengembaraan di Hamta Pass, Himachal Pradesh. Proses penghantaran pulang pengembara yang menerima notis penolakan masuk NTL ke Malaysia diurus syarikat penerbangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Menteri Dalam Negeri memaklumkan Jabatan Imigresen boleh mengeluarkan notis NTL terhadap pelawat asing yang tidak memenuhi syarat kemasukan. Syarikat logistik di bawah Capital A Berhad, Teleport, bakal melancarkan pesawat baharunya Airbus 321 Freighter A321F. Ia bakal disempurnakan yang di-Pertuan Agong di KLIA. Baik, untuk perkembangannya kita terus bersama V. Malakasturi Virasami. V. Terima kasih Syaira. Ya, saudara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan berangkat tiba di Sepang Aircraft Engineering SAE pada pukul 8.20 malam ini bagi menyempurnakan pelancaran pesawat Teleport Airbus A321F. Untuk pengetahuan saudara, Teleport merupakan syarikat Capital A, jadi dengan pengenalan pesawat pengangkut barang ini dijangka dapat menyumbang kepada peningkatan kapasiti kargo udara. Pesawat ini juga mampu meluaskan liputan rangkaian merentasi Asia. Mengenai kapasiti A321F ini, muatan maksimum 27 tan ataupun 27,000 kilogram. Pesawat ini sesuai untuk penghantaran barang seperti barang farmaceutical, kargo ekspres dan sebagainya. Untuk pengetahuan saudara, rangkaian Teleport ini merentasi 160 bandar di Asia, akses kepada 252 pesawat. Baik saudara, terus setia bersama RTM. Kita kembali ke studio bersama Syahira. V, terima kasih. Perdana Menteri bakal merasmikan program sentuhan madani peringkat negeri Kedah bersama pesawah, nelayan, penoreh dan pekebun kecil di Mada, Ampang Jajar Sabtu ini. Pengerusi Mada berkata program bakal menghimpunkan 15,000 golongan berkenaan termasuk penduduk sekitar Kedah. Ia berlangsung bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi. Perdana Menteri juga dijangka mengumumkan beberapa berita gembira kepada kumpulan golongan berkenaan.
Masyarakat madani berupaya mencapai kemajuan yang seimbang tanpa perlu membelakangkan mereka yang berlainan warna kulit, kaum, bahasa atau jantina. Jaki berpandangan masyarakat wajib saling mengenali ke arah memperkukuh masyarakat madani yang membangun, mencakupi kecerdasan dan hati, sains, teknologi juga telekomunikasi. Ulasan sepenuh tema sambutan Mal Hijrah iaitu Perpaduan Teras Malaysia Madani. Murah dan sangat berbaloi, program jualan Ihsan Rahmah di Selangor ternyata memberi manfaat kepada rakyat negeri itu. Program Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor yang menampilkan jualan barangan asas diteruskan dalam tempoh lebih panjang bagi membantu rakyat terutama berpendapatan rendah. Untuk hari ini, program telah berlangsung di 9 lokasi di sekitar Selangor, salah satunya di Dun Meru yang berlangsung di tapak Pasar Malam Batu Lapan. Fama sedang menjalankan kajian terperinci berhubung mekanisme agensi khusus bagi meningkatkan keterjaminan makanan. Perkara berkenaan, kata Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, masih dalam perbincangan dan belum ada keputusan muktamad setakat ini. Malaysia berjaya menangani pandemik dengan persekitaran perniagaan yang sangat menggalakkan berbanding negara lain di rantau Asia Timur dan Pasifik. Ia turut disokong amalan buruh yang fleksibel, program vaksinasi dan pakej rangsangan ekonomi. Naib Presiden bahagian Asia Timur dan Pasifik Bank Dunia turut memaklumkan kedinamikan perniagaan di Malaysia yang kukuh didorong dasar mesra perniagaan dan tahap persaingan domestik yang tinggi. Malaysia perlu fokus kepada pelaburan berkualiti tinggi serta pembaharuan struktur lebih komprehensif sekiranya bersyadang untuk meningkatkan usia persaraan. Pengarah Sosioekonomi SPCAM berpandangan pembaharuan perlu dilaksana segera sebelum had umur baharu direalisasikan. Sebelum ini, pasaran buruh masa hadapan EU era menjangkakan had usia persaraan di negara ini akan dinaikkan ke 65 tahun dalam beberapa tahun akan datang. Indeks pengeluaran perindustrian Malaysia pulih kepada 4.7% pada Mei lepas disokong momentum positif dalam kesemua sektor. Pengembangannya didorong peningkatan terutama dalam sektor pembuatan yang mencatatkan pertumbuhan 5.1%. Sementara itu, perdagangan borong dan runcit Malaysia mencatatkan nilai jualan berjumlah RM138 bilion, tumbuh 6.6% pada Mei lepas. Dawson menyebut peningkatan itu disebabkan subsektor kenderaan bermotor yang melonjak 22% atau RM3.1 bilion kepada RM17 bilion. Firma dan konsortium tempatan serta antarabangsa di Pelawa mengemukakan cadangan konsep secara rasmi bagi projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Singapura. Bagi memudahkan proses itu, MyHSR Corporation Sdn Bhd akan melancarkan permintaan maklumat RFI melalui model perkongsian awam swasta. Cadangan KWSP untuk memperkenalkan akaun 3 memerlukan kajian menyeluruh. Ketua Jabatan Pengurusan Strateginya menjelaskan akaun 3 bertujuan memberi fleksibiliti kepada pencarum untuk mengakses sebahagian simpanan ketika memerlukan. Calon Perdana Menteri Thailand Pita Limjaroenrat boleh digantung atau hilang kelayakan sebagai ahli parlimen selepas SPR membawa kesnya ke Mahkamah Perlembagaan. Ia hanya sehari sebelum parlimen mengadakan pengundian untuk memilih Perdana Menteri baru. Di Thailand, individu yang memiliki saham dalam syarikat media dilarang bertanding dalam pilihan raya. Korea Utara melancarkan sekurang-kurangnya 1 peluru berpandu balistik ke arah timur. Menteri Pertahanan Jepun Yasukazu Hamada ketika memaklumkan perkara itu menjangkakan peluru berpandu itu jatuh ke Laut Jepun kira-kira pukul 11.13 pagi waktu tempatan. Korea Selatan terlebih dahulu mengesahkan laporan tersebut. Negara-negara Pertubuhan Pertahanan Atlantik Utara NATO mengalu-alukan penyertaan Ukraine dalam perikatan tentera itu pada masa akan datang. Bagaimanapun, di sebalik tawaran itu, pemimpin NATO tidak menawarkan jemputan keanggotaan rasmi kepada Kiev pada sidang kemuncak Pakatan Tentera itu di Vilnius, Lithuania. Situasi itu sekaligus mencetuskan kemarahan Presiden Volodymyr Zelensky.
Presiden Amerika Syarikat mengisytiharkan darurat di Vermont ketika negeri itu dilanda banjir besar. Kenyataan White House menyebut Biden telah mengarahkan bantuan persekutuan. Keperluan itu bagi menambah usaha tindak balas tempatan di negeri Timur Laut Amerika berikutan keadaan kecemasan di lokasi terjejas banjir sejak Ahad dan hari berikutnya. Sedara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Faris Izzat Syarudin dan Farhatul Aisyati Uthman untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum. Saksikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan